Sini saya ada sebuah komputer mini hidup lagi. Kita cabut plug semua dan kita rendamkan dalam air banjir. Lencun. Sekarang saya nak try cocok power pada komputer yang sudah kena air banjir. Dan saya nak share macam mana cara kita pulihkan barang elektronik yang kena air banjir. Tapi sebelum tu, TNB request saya untuk buat eksperimen ini dengan selamat. Jadi, saya design satu enclosure box untuk lindung daripada kebakaran ataupun letupan kecil. Bracket dia saya gunakan 3D printer dan dia punya panel saya gunakan polikarbonat. InsyaAllah tahan lasak. Saya tebuk lubang bracket. Untuk cantumkan saya gunakan gam E6000 dan juga skru. Kalau guna skru je saya risau senang pecah pula sebab stres tu akan tertumpu pada satu tempat je. Bila ada gam ni dia akan agihkan stres-stres kalau ada lah. Sekarang saya nak buat tapak dia pula menggunakan plywood supaya dia rigid sikit. Ni saya dah design dia punya penutup. Dia ambil plywood lebih. Okey, kita ukur dulu. Saiz tapak ni saya bagi lebih dalam 1 inci. Kemudian saya potong. Okay, ini saya punya enclosure yang dibuat daripada polikarbonat. Ni kuat kukuh ni tau. Andai kata meletup ke apa, tapi eksperimen ni saya tak meletup pun. Tapi andai kata meletup ke terbakar, dia akan contain benda-benda tu dalam bekas ni. Dan mereka saya dah standby pemadam api kalau ada apa-apa jadi. Tapi insyaAllah lah tak ada apa-apa lah. Dia mungkin rosak sikit gitu je. Kalau ada bunyi pun mungkin pop macam tu je. Buka penutup kecap dan kita nak buat eksperimen tentang air banjir. Okey. Sini ada air pipe tapi kita letak tepi kejap. Sebab saya nak buat dulu dia punya eksperimen rig ni. Saya buat sambungan wayar pada kepala plug. 2 core je. Saya tak perlukan ground untuk kes ni. Then saya ada waterproof switch box. Wayar akan masuk dalam box dia. Live punya wayar akan connect pada switch. Ni satu. Dan satu lagi kita sambungkan wayar yang akan digunakan untuk eksperimen ni. Jangan pergi connect neutral, nanti turn on dia meletup. Untuk neutral ni saya sambung wayar dengan satu lagi wayar neutral. Jadi panjang sikit lah. Nak guna untuk eksperimen ni kan. Saya trim sahaja. Okey. Saya tutup box ni. Screw. Settle kita punya switch. Sekarang kat lampu pula. Saya akan buat connection untuk neutral dulu pakai wayar hitam. Ni neutral ni dah direct connect dengan switch kita tadi tau. Saya 3D print dia punya holder kejap dan saya buat connection untuk kita punya live pula. Wayar live ni memang saya putuskan dia dan saya ikat dengan skru sebagai pemberat. Dua-dua wayar live ni bila bersentuh ataupun bersambung dia akan hidup lampu ni. Lepas saya tekan switch on switch ni lah. Try dulu Saya cucuk plug kejap. Dah, ni tak ada kan? Tak on lagi. Saya onkan switch. Bila sentuh, bersambung, lampu ni akan menyala. Saya ambil balik air pipe tadi. Kemudian saya letakkan rig untuk mentol ni dekat sini. Kita sentuhkan dua-dua wayar hidup ni dekat air. Sebab saya nak jadikan air sebagai pengalir dia. Kita test dia punya rintangan. Saya dapat dalam, untuk air pipe 800 kilo ohm. Itu dia punya rintangan. 800 kilo ohm ni pun boleh buatkan mentol menyala. Dia boleh mengalirkan arus elektrik. Ni 800 kilo ohm. Kalau saya try campurkan dengan tanah, macam air banjir kan bergabung dengan tanah, kita tengok rintangan dia. Makin bertambah. Makin naik rintangan dia. Bila rintangan ni dah bertambah sebab kena air banjir, kita tengok turn on, still boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau saya pakai tanah lain pula macam mana? Ini tanah yang dekat dengan saya punya pokok-pokok tanaman saya. Dia lebih banyak elektrolit dan dia punya rintangan berkurang. Kali ini lebih konduktif berbanding air pipe. Dia bergantung pada tanah di sekitar. Jadi masa banjir, elakkan guna elektrik dalam rumah dekat dengan kawasan air banjir naik tu. Elakkan. Sebab kadang-kadang saya tengok pula kat sini air banjir dah sampai level-level sini. Ui, bahaya. Kau nampak tiang elektrik, wayar terputus ke apa, ada wayar yang tenggelam dalam air kan? Jauhi tempat itu. Kat rumah ni 240 volt boleh buat kita mati. Elektrik yang ada dekat tiang elektrik tu bukan setakat voltage tinggi. Dia punya arus, dia punya current dia pun tinggi. Sebab tu kabel dia tebal. Kalau kena kita, oish, untung.
Sekarang kita nak pergi ke eksperimen utama kita, di mana kita nak tahu apa yang berlaku kalau barang elektrik kita kena banjir dan kita hidupkan. Jom. Saya ada sebuah komputer kecil dekat sini. Saya cabut dia punya display, cabut dia punya power dan kita rendam dia dalam air banjir ni. Saya godak-godak dia, pastikan air banjir tu masuk full dalam kita punya komputer dan saya toskan. Okey, letak dalam saya punya enclosure box ni. Saya slide penutup dia kejap. Plug. Saya cocok power bank besar saya ni. Saya connect. Okey. Saya tengok apa jadi. Oh. So tak ada action yang dramatik, tak ada meletup ke apa. Okey, ada bunyi. Saya ambil mic dengar. Kalau korang dengar tadi, dia bunyi macam sizzling dalam tu. Saya rasa tu dah rosak tu. Sekarang saya nak tunjuk macam mana kalau saya nak bersihkan komponen yang kena air banjir ni. Kita buka semua, kita baraikan semua. Ni dia punya heatsink, saya cabut kejap. Satu lagi skru. Okey, heatsink dah cabut. Dia punya board tu pula. Kita kena buka semua sebab kita nak bersihkan daripada air banjir dan juga benda asing yang mungkin melekat pada kita punya komponen ni. Okey. Bila dah barai gini, kita kena basuh dengan air bersih. Buang, nampak tu ada macam-macam benda asing situ kan. Bagi dia clean, kemudian lap. Lap-lap gitu-gitu dulu. Lepas tu saya try keringkan sedikit. Buka ni. Kalau kita guna air compressor ataupun tembak angin kuat macam ni, dia punya kering tu cepat sikit lah. Oh, first round kering kan kita dah buat. Second round biasanya saya akan gunakan isopropyl alcohol. Lepas tu saya spray. Fungsi dia sebab isopropyl alcohol ni akan menyilit-nyilit celah-celah permukaan yang kita tak dapat akses tau. Dan isopropyl alcohol ni akan bercampur dengan, mungkin ada air-air sikit-sikit dekat celah-celah tu, dia akan bergabung. Dan bila bergabung, air daripada air tu, air biasa, dia akan bercampur dengan alkohol. Dia akan lebih mudah untuk menyejat. Dan sekali lagi. Oh, sejuk ah. Okey. Okey. Sebaiknya kalau nak lebih selamat, kita boleh maybe tinggalkan beberapa hari lah dekat tempat yang kering. Tapi dah, saya nak try je. Saya connect HDMI, saya hidupkan monitor saya. Tapi ni monitor saja hidup tau, bukan komputer lagi. Okey, saya cocok power dan saya turn on switch ni. Okey, saya try turn on switch dekat kita punya komputer. Tak hidup. Saya punya screen tak keluar display, tak ada apa-apa, kosong. Prosesor saya pun sejuk je, tak panas. Maksudnya rosak lah ni. So tak berjaya. Bukanlah tak berjaya, memang dah mati dah pun. Sebab tadi pun masa kita eksperimen tadi sampai bunyi sizzling tu kan. Jadi saya punya ni dah rosak. Tapi kalau barang elektronik kita kena banjir dan belum turn on, ada possibility untuk selamat. Yang penting jangan turn on lah. Bersihkan dulu. Pakai air bersih ni kalau tak nak hantar servis, mungkin banyak barang elektronik kita nak hantar servis kan. Kalau ada boleh spend duit, mungkin boleh. Tapi kalau nak buat sendiri, pastikan kita bersihkan semua komponen elektronik tu. Kena rajin lah. Baraikan semua barang. Bersihkan dengan air. Dan gunakan isopropyl alcohol dan spray dekat kita punya peralatan elektronik tu. Sampai semua kena, banjir pun tak apa. Biar isopropyl alcohol ni meresap kat celah-celah bahagian-bahagian ataupun komponen-komponen elektronik kita. Bila dia meresap, dia akan bergabung dengan air yang sedia ada melekat dalam tu. Dan air tu akan jadi air alkohol lah. Dia akan mudah meluap. Bila kita dah confident dia kering, baru try turn on. Tengok hidup tak hidup. Alright, tu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video menarik di Berani Buat ni, pergi ke YouTube channel saya, Berani Buat. Biar. Boleh subscribe kat situ. Ada banyak video edukasi yang menarik. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Dah habis.